Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masuk dalam bab sunat-sunat yang ada pada wuduk. Ada banyak perkara-perkara sunat, lebih kurang dalam 18. Yang ini mungkin kita ambil separuh ataupun tengok mana mampulah. Yang mana wajib kita dah bincang dulu. Yang wajib ni ada berapa je? 6. Niat, basuh muka sekali, basuh tangan kanan, tangan kiri sampai siku sekali, sapu sepakat kepala sekali, basuh kaki, kedua-dua kaki sampai buku lali sekali. Tu je yang wajib 6 dalam wuduk. Dan kita dah bincang hikmahnya Tuhan bagi, Allah bagi wajib ni macam tu je, pasal manusia boleh jumpa macam-macam masalah, seperti tak ada air, kurang air, nak cepat, ataupun beratur, masa dah tak cukup, maka tinggalkanlah yang sunat, utamakanlah yang wajib. Jadi kalau kita tak tahu, nak basuh 3 kali juga, nak kumuh juga, muka nak 3 kali, hidung nak masuk air, telinga nak basuh, semua nak ulang 3 kali, dan semua sunat nak buat, maka kadang-kadang boleh tinggal yang wajib. Kita bincang dulu, tinggal lagi 5 minit masa nak semayang habis waktu, kita sedar, perlu ke kita buat semua yang wajib tu, yang sunat tu? Kalau kita buat yang sunat tak sempat, air terlalu sikit, beratur ke R&R, masa dah nak habis, perlu ke kita buat yang sunat? Hari Jumaat dah tak sempat, ataupun tak ada air, air dicatu, maka kat sini ada hukumnya, hukum melaksanakan yang wajib je, lepaslah kita semayang. Kalau tidak atas kejahilan, maka kita kadang-kadang buat yang sunat, tinggal yang wajib. Apapun tak ada masalah, tak ada halangan, maka buat semua yang sunat sekali dengan wajib. Itu yang paling bagus. Kita belajar fiqah dalam peringkat yang tinggi, kita akan pecahkan balik mana wajib, mana sunat. Dulu-dulu guru-guru ajar kita kat sekolah, kat mana pun dia tak nak asingkan, pasal tak nak kita tinggal. Hari ni kita dah matang, kita tahu nak guna di mana. Kita perlu tahu mana wajib, mana sunat. Baik, sunat wuduk. Wuduk mempunyai sunat-sunat yang banyak, dan yang paling penting, banyaklah, yang utamanya ialah pertama, baca bismillah pada permulaan. Bismillah sahaja, tak perlu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nak baca bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Markah potong sikit. Ustaz, bukan panjang lagi bagus ya? Tak semestinya. Contoh, kita bagi salam dalam solat, Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kanan, pandang kiri. Kita cuba tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak boleh? Belum tentu boleh. Tak ada seorang pun berani buat, padahal dia lagi bagus. Panjang, dia tak boleh pakai macam tu dalam Islam. Dia tak boleh pakai macam tu. Orang Syiah buka puasa pukul 9 malam. Kita pun kata, oi, bagus kat tu. Tadi aku tengok Hindustan banyak dosa. Petang tadi 2-3 jam, tak apalah, extend lah sikit buka puasa biar banyak sikit pahala. Ya ke? Ya ke? Nabi cakap apa? Umatku sentiasa dalam kebaikan selama mana dia segerakan berbuka dan lewatkan sahur. You tak boleh pakai ni. Agama dia kena pakai hujah. Jadi antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam wuduk bismillah lagi banyak markah. Bismillahirrahmanirrahim 9 markah kata, bismillah saja 10 markah. Kita dengar macam pelik Tak pelik Tambah maghrib lagi 1 rakaat. Bukan lagi makruh, dosa terus, haram terus. Allah, takkan Tuhan nak kira kok 3 jadi 4 menjadi masalah ke? Tambah, bukan aku minta kurang. Dia kan kira macam tu bang. Dia tak boleh kira macam tu. Sebab tu solat sunat 2 rakaat
Sebelum subuh Nabi suruh buat 2 betul. Nabi cakap dunia dan seisinya tak boleh lawan, tak boleh nak sama. Solat yang kita sembahyang tadilah lepas azan, sebelum solat subuh 2 rakaat. Nabi cakap baca apa bagus? Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat ke-2. Okey, tu sunat. Dua-dua sunat, baca tu pun sunat, solat tu pun sunat. Berapa rakaat? 2. Ada sahabat dia buat sampai 6 ke berapa. Ada seorang kawan Nabi nampak perhati je perangai dia ni. Perhati je. Orang buat 2 dia. Dan Nabi suruh ringkas. Maknanya 2 yang kecil cukup lah, ringan. Dia bukan 2 lagi, dah bantai sampai 6. Kawan ni tengok lama-lama dia tegur. Apa benda kau buat ni? Aku semayang takkan semayang pun aku masuk neraka, kau ni cakap. Tak, kau tak masuk neraka bagi semayang, tapi kau masuk neraka pasal kau selisih dengan Rasul. Yang Nabi tak buat sampai banyak macam ni. Berkira kawan-kawan. Memanglah pasal Nabi suruh ringkas 2 rakaat je. Dia buat, nak buat banyak boleh kat mana? Buatlah duha banyak. Buatlah sebelum sembahyang Jumaat tu. Sahabat Nabi SAW, dia tak ada tazkirah Jumaat pun zaman Nabi. Semayang tak berhenti sampai ketubah. Tu buat banyak-banyak. Buat 20, 200 buat. Tapi ada tempat yang dia limitkan. Macam tu lah. Kembali balik kat struktur asal. Tuan-tuan kat sini kita mudah faham. Pasal kita orang kebanyakan orang akademik, orang literal, orang kawan-kawan kita kat sini ramai engineer, arkitek, very teliti. Kalau benda tu macam tu, is better macam tu lah. Jadi bismillah, ulama bincang, bismillah ni sunat wajib. Imam mazhab Hambali wajib. Macam dia kata dia, Nabi tak pernah tinggal. Dia sampai macam tu. Kita taklah. Dalam mazhab Syafi'i cakap tu sunat dia, pasal tak termasuk dalam dalil kewajipan. Masa Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 6, tak masuk bismillah, jadi dia tak wajibkan. Jadi kita sunat. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Anas radhiyallahu an, bahawa Anas berkata, sebahagian sahabat Nabi telah mencari air untuk berwuduk, tetapi mereka tidak mendapatinya. Lalu Nabi SAW bersabda yang bermaksud, adakah sesiapa di kalangan kamu yang ada air? Lalu didatangkan kepadanya air dan baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut seraya bersabda, berwuduklah kamu dengan nama Allah, iaitu menyebut bismillah ketika memulakan wuduk. Anas menceritakan lagi, aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari Rasulullah SAW, sehingga mereka semua dapat berwuduk dengan air tersebut, dan bilangan mereka lebih daripada 70 orang. Satu hari Nabi SAW, hadis tadi ni hadis An-Nasa'i, tak cukup air. Nabi minta air, sahabat bawa air. Cakap tak cukup, tak banyak. Nabi cakap bawa datang dia. Bawa datang, Nabi celupkan tangan dia, dan air itu bertambah macam tu lah. Dapatlah wuduk 70 orang. Namun Nabi SAW sebut, bacalah bismillah. Kat situlah sunatnya. Kat situlah dalil sunatnya baca bismillah. Okey. Itu air tambah tu mukjizat lah. Yang ada pada Rasul. Nabi SAW pernah tuang lauk yang seperiuk. Tengok berapa ramai orang nak makan, tapi cukup. Itu mukjizatnya Nabi SAW. Baik, yang nombor 2, membasuh 2 tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bekas air. Ini pun sunat. Basuh tangan dulu sebelum celup dalam air. Nabi SAW ambil wudu, dia celup, dia bukan tuang. Pasal bukan ada kepala pipe. Air very limited. Jadi you have to use very carefully. Masuk dalam, panggil cebuk tu lah. Cebuk. Masuk dalam cebuk, dia keluarkan air sikit untuk basuh tangan. Tangan dah bersih, lepas tu celup je. Celup basuh. Kita mustakmal habis lah celup. Mustamah apa dia? Ni tu ni air.
Nak minum pun satu hair kat tu. Kita kan ada kepala paip. Kita tak ada air kan. Katalah air dah penuh orang ni. Kita basuh muka betul. Lepas tu kita tadah lagi tak? Air. Tadah lagi. Habis yang tapak tangan tu dia lap dengan kain. Muka dia lap dengan kain. Tu ada air, tu ada air. Tak mustakmal. Kalau kira mustakmal kita lah. Habis lah. You tak hair dryer pun muka. Dengan tangan. Ada ke orang lepas ambil wuduk pertama, lah ambil tisu lah. Harusnya abang ambil tisu. Nanti dia campur dengan air baru jadi mustakmal. Basuh muka. Muka pun lap bang. Muka tak boleh. Nanti dia campur dengan air baru jadi mustakmal. Macam tu. Itu pemahaman yang pening. Memang orang dulu-dulu macam tu lah percayanya. Sebab tu bila dia tadah tangan, air yang lepas tu titik dalam tu, dia buang air tu. Dia buang air tu. Kalau dia mandi wajib terpelanting dalam baldi, baldi tu dia buang. Bukan baldi tu dia buang, air dalam baldi tu dia buang. Air najis saja masuk dalam ni setitik, tak cukup 2 kolah dia najis. Air najis tu air kencing, darah dan sebagainya lah, nanah ke apa. Tapi air mustakmal, air yang kita dah guna, masuk satu titik, air tu tak najis. Dia tak menajiskan, dia tak mustakmalkan air tu. Dia tak sama, jangan samakan dengan air najis. Macam air kencing, setitik pun kalau masuk kat tangan kita, kena kat tangan kita, memang habis lah, tak boleh, kena basuh lah. Tapi air kita, air peluh, air liu, air benda-benda macam ni, dia tak yang dikatakan mustakmal tu, tadah air yang kita pakai tu pakai balik. Itu yang baru mustakmal. Masuk letak dalam, mandi dalam kuali, tak cukup air katalah, mandi dalam kuali, tadah kuali tu pergi mandi pula lagi sekali, ambil wuduk. Tu tak boleh lah. Bila mana air yang dah digunakan tu lagi sikit daripada air baru, tu tak boleh. Air yang digunakan lagi banyak daripada air baru. Kalau air yang baru lagi banyak daripada air yang dah digunakan, maka dia tak menajiskan, dia tak merubah sifat air mutlak itu. Jadi Nabi SAW celup. Sebab tu dia pakai jimat. Kita pakai tuang. Sebab tu tak cukup-cukup. Kita tuang. Kalau ada pipe lagi seronok, tembak muka terus macam tu. Banjir habis. Dia celup. Ada video tuan-tuan boleh tengok. Dulu Ashraf Muslim ada kat TV berapa, TV 7 ke TV berapa, dia ambil wuduk sebiji macam Nabi buat. Basuh tangan dulu kat luar, lepas tu dia celup satu, celup dua. Mana ada nak simbah-simbah ni? Tak ada. Sebab kita tak biasa macam tu lah tuan-tuan. Bila tak ada air, pening kita. Tak cukup satu cebok. Tak cukup satu cebok disebabkan oleh kita punya tak biasanya ambil wuduk celup-celup ni. Dari satu tempat dulu, dia kutuk orang yang buat macam tu. Ada. Dia tengok orang Pakistan ke orang mana, dia ambil dayung kat kolah masjid. Pakcik ni cantik punya celup lah. Celup kolah tu. Tak apalah, kolah tu besar. Bila ada seorang ni dia ambil letak dalam cebok, pakcik tu kutuk. Apa ambil wuduk macam ni? Ciput-ciput macam ni kan. Dia tak tahu dia dah malukan diri dia. Dia tu yang tak betul. Dia patut dia ambil sunnah Nabi, tak nak bazir-bazir. Nabi cakap jangan bazir walaupun air yang mengalir kat sungai tu. Kalau ambil wuduk, sungai yang mengalir tu bazir tak mana lagi. Sahabat Nabi cakap masih ada ke pembaziran dalam wuduk ni? Ada, walaupun kau ambil dalam sungai yang mengalir. Dia jimat. Tapi tak, dia celup. Dia dah selesai lah celup dalam kolah terus. Tapi bila orang ambil cebok, dayung, buat wuduk dalam tu, dia rasa tak sah. Dia seorang tu main celup-celup tangan dia. Jadi tak boleh macam tu. Kalau kita tadah air sekalipun, kat muka kita ada air mustakmal. Dekat tangan kita tetap ada air. Baki air tetap ada. Kalau kita takut sangat nak celup, apatah lagi kita letak kat tangan kita, dia jadi benda yang sama juga. Dia jadi benda yang sama juga. Okey lah, ni bau dalam ni. Tak nak celup. Saya dah basuh muka sekali, ni pun basah, ni pun basah. Saya letak air dalam ni. Ambil letak muka kali kedua. Tak sama juga. Sama Tangan tu ada air, muka ada air juga. Bekas air tadi.
Sebab tu you jangan confuse benda macam ni. Kadang syaitan main-main bagi risau je. Kita pun tak dah lah wuduk, air pun titik kat situ, 2 titik, buang lagi, tak dah lagi, pun buang lagi. Apa nampak? Buang, lepas tu oh ni tak kena. Dia tak tahu muka dia setengah sudu, banyak lagi air tu buh kat muka tu, boleh pula. Anak dia kat sini boleh, kat sini tak boleh. Kenapa macam tu? Apakah muka dia dah kering? Tak. Faham ni? Air tu titik kat sini salah. Dia ambil air buh kat muka dia, banyak titik tu tak salah. Dia masih ada orang macam ni. Jaga-jagalah, tu was-was syaitan. Jenuh ambil wuduk dia, berpusing-pusing kepala dia. Jadi air membasuh 2 tangan dulu sebelum celup. Ini sunat. Dan kalau kita pakai pipe sekalipun, sunat kita basuh tangan dulu. Kerana kita tak tahu kat mana tangan kita tidur. Ini ada hadis dalam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Zaid. Dia telah ditanya tentang wuduk Nabi SAW, lalu dia meminta satu bekas air yang kecil yang diperbuat daripada tembaga. Dia telah ditanya tentang wuduk Nabi. Orang tanya Abdullah bin Zaid ni, ajar aku macam mana Nabi ambil wuduk. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang practically nak nampak Nabi depan mata buat benda tu susah. Ada yang sahabat boleh tanya kat sahabat yang lain, kau selalu dengan Nabi ni, kau cuba cerita dengan aku sikit macam mana Nabi wuduk. Kawan-kawan pun ngajar lah. Abdullah bin Zaid ajar macam mana. Dia minta satu bekas air kecil daripada tembaga. Mes ini bekas air, macam cebok tu lah. Kemudian dia berwuduk untuk menunjukkan kepada mereka cara wuduk Nabi SAW. Dia telah menuangkan air daripada bekas tersebut di atas tangannya sebanyak 3 kali. Dia ambil bekas tu, air tu, dah ada bekas air tu, dia tuang kat tangan dia 3 kali. Dia basuh tangan dulu. Maknanya first moment dia, first step dia tuang. Dia tuang, basuhkan tangan dulu. Basuh tangan dulu 3 kali, kemudian memasukkan ke dalam bekas untuk wuduk. Lepas dah bersih tu baru dicelup dia. Jadi mula-mula ini pun sunat. Kalau dia nak celup terus pun boleh, tapi eloknya macam itulah. Tuang dulu. Kalau kita pun nak belajar pakai dayung, basuh luar sikit, janganlah banyak-banyak, sikit 2-3 kali, lepas tu baru kita celup. Ada orang peli ke, dia cakap apa ni, kat mana tangan dia bermalam, dia gelak lah. Ada hadis Nabi cakap macam tu. Dia dengar macam tu, dia macam, mana lagi tangan aku, kat tangan aku macam biasa lah. Aukamakon. Sekali satu pagi dia cakap macam tu, dia bangun-bangun tidur, tangan dia kat dalam punggung ni, celah punggung. Baru dia sedar, ya, tengah tidur kita tak tahu mana pergi tangan kita. Kadang-kadang pegang benda kotor, kadang-kadang pegang mana. Allah nak ajar dia, bangun-bangun tidur tangan dekat celah punggung. Jadi itu jangan, adalah sebabnya Nabi SAW didik dan ajar kita macam tu. Itu nombor 2. Bismillah dan basuh tangan 3 kali sebelum celup ataupun sebelum ambil wuduk. Ketiga, menggunakan sugi, siwak. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, kalaulah tidak kerana bimbang akan membebankan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersugi pada setiap kali berwuduk. Masuk perintah dalam hadis ini adalah perintah wajib. Hadis ini menunjukkan bahawa bersugi adalah sunat muakkad. Yalah, Nabi cakap apa? Kalau tak memberatkan umatku, pasti aku dah suruh dia orang ni gosok gigi setiap kali wuduk, 5 kali sehari ya. Ataupun berapa kali dia wuduk. Tapi Nabi tak buat macam tu, takut membebankan kita. Tapi dalam hati dia nak macam tu lah. Bila dalam hati dia nak macam tu, walaupun dia tak paksa, kita tahu itu dia nak dan jadi sunat. Jadi sunat setiap kali wuduk bersugi. Sugi ni apa? Bersihkan gigi. Apa material, tak kisah apa pun. Jangan pakai brodawai dah lah, rosak gusi.
Pakailah apa material pun, elektrik punya buruh gigi ke kayu sugi tu sendiri ke. Pasal dia ambil daripada perkataan kayu sugi tu. Kayu sugi ni daripada pokok arak. Bukan arak yang tu kita sebut arak mabuk tu. Orang Arab sebut kham. Pokok yang dibuat kayu sugi tu pokok arak. Nama pokok tu pokok arak. Ranting dia kuat, ada khasiat dia, potong kecil-kecil, dia buat macam berus lah. Tak kisahlah ada benda tu ataupun buruh gigi, jaga elok-elok je lah. Kadang-kadang adab manusia memakai sugi pun satu persoalan juga. Bukan sugi tu salah, bubuhlah bekas yang elok sikit, proper sikit ke apa, simpan supaya orang tak rasa geleman. Apa geli ni sunnah Nabi? Sunnah Nabi ke buat macam tu? Dia tanya balik. Ya, sunnah Nabi, tapi dia buat macam tu. Cara dia simpan kayu sugi macam kau buat boh dalam poket tu, lepas tu terpelanting pula kat bawah masa sujud. Macam tu ke? You jangan ambil satu praktikal, you tinggal 10 lagi. Tak boleh. You have to ikut semua. Cara penyimpanan macam mana? Bila dia bersugi, adakah depan orang ramai tengah jalan kaki sugi? Masa tempat wuduk, bantai pula tengah-tengah takbir ihram. Ikut suka dan bubuh pula dalam poket yang tanpa dijaga. Rukuk-rukuk terpelanting depan kepala Pak Imam. Macam mana ni? Isu dia bukan kayu sugi tu. Isu tu bukan bersugi tu. Isu how you implement that thing. How you laksanakan dia ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi partly ada yang you dah buat, tapi 5 lagi you tak ikut. Macam mana? And then bila kita tegur, you blaming kita. Wah, apa ni tak suka. No. You ikut semua. Jangan. Kalau tak buat pun tak apa, itu sunat. Itu buat sunat. Kayu sugi, in between whether we want to use berus gigi or kayu sugi, dua-dua boleh, kerana mencapai maksud sunnah itu, iaitu membersihkan gigi dengan what sort of material pun. But between both dua item ni, ulama bahas dekat, more accurate to Nabi SAW punya practically is kayu sugi tu itself lah. Of course kalau you pakai kayu sugi, is ada sedikit more dekat dengan Nabi SAW, dengan material yang dia pakai. Dapat pahala sunnah menggosok gigi, dan dapat pahala sunnah benda itu pun dia pakai. Itu dapat lebih sikit praktikal yang Nabi pakai. Tidak menafikan orang yang pakai buruh gigi biasa langsung tinggal sunnah, tidak. Anda faham benda tu lah. Kita pakai buruh gigi kan ada beg kecil tu, terbubuh dia punya ubat gigi apa semua, cantik dia simpan. Pun kita tak bubuh lah dekat poket atas ke tepi depan kita, tempat nak sujud, kita tak bubuh. So kayu sugi pun dia ada bekas dia dah sekarang. Alah ustaz bukan haram pun, yang ni lah payah. Ikut you. Kita tak cakap haram pun. Tak apalah dia nak terpelanting 10 kali pun tak batalkan solat. Tapi adakah orang suka macam tu? Ini ikut betul-betul, ikut practically betul. Dan masa wuduk yang utamanya, tak disunatkan ketika sebelum takbir tu jadi macam tu, nampak? Tak ada sunnah sebelum takbir Ratul Ihram, takbir solat ada proses gosok gigi pula. Tak ada. Boh itu dekat wuduk. Ya Allah, ikomat kena buat apa? Jawab ikomat. Ikomat tu ada urusan ikomat lah, bukan urusan masa tu nak buruh gigi. Jadi kena tengok balik praktikal. Bukan isu perbuatan asal, tetapi isu inovasi you, renovation yang you buat kadang-kadang mengganggu orang. Itu saja. Baik. Abdullah bin Zaid ni nama banyak betul nama dia dalam wuduk. Abdullah bin Zaid ni 4 dan 5, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Istinsyar nama ni. Kumur-kumur dan memasuk air ke hidung. Dia gabungkan sekali 4 dengan 5 ni sekali, kerana sebenarnya sunnah ini berlaku serentak, mulut dengan hidung dalam satu cedok air yang sama. Oh, ini kita nak buat bertabuh habis dah air.
ambil satu ni tangan ataupun dua ke, tak kisah, satu tangan, separuh ambil untuk kumur, buang, balance sedut untuk hidung. Bukan tukar air lain. Itu sunnah asal. Itu pasal dia masuk 4 dengan 5 ni in the same item, berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Satu cebok sedut mulut, balance. Allah, ustaz, dah tak cukup, tak biasa buat. Tak dah lah lain-lain, kena masalah. Ustaz, saya dah bubuh bibir saya kat sini jadi mustakmal lah ni. Ni hang punya mustakmal tak habis-habis. Nama kamu tukarlah, mustakmal bin apa entah. Memang macam tu lah. Ambil kat tangan. Dia tak fikir pula masa dia ambil kat tangan tu dia jadi mustakmal tu koi. Dia ambil kat tangan, sedut sikit. Maknanya air yang kumuh dengan masuk hidung ni bukanlah banyak. Kalau banyak, Nabi SAW suruh asing lah. Hantar dah 2 tangan, sedut habis bagi kembung mulut. Dia tak banyak macam tu. Dia share dengan hidung. Share dengan hidung. Tak kisahlah 2 tangan pun, dia share dengan hidung. Tapi pasal hadis cakap sedut tangan kanan, buang tangan kiri, maka kita andaikan dia ada satu tangannya. Satu tangannya. Jadi ambil air, sedut sikit kat mulut, kumur-kumur, buang. Lepas tu sedut masuk kat hidung, sampai kat pangkal hidung. Macam kita cek ni lah, apa ni, swab test tu. Swab test tu jangan sampai tersedak pula. Agak jangan sikit sangat, sedang-sedang. Yang ini memang barat pun kaji. Kita punya sinus boleh, masalah ada yang berkaitan dengan sinus boleh kurang dengan melakukan benda ni sebenarnya. Sunnah ni Nabi dah ajar lama dah. Kalau kita amal selalu pagi-pagi 5 kali sehari, bersih rongga hidung lepas kat sini, tempat kumpul bakteria pun. Sedut dengan tangan kanan, buang dengan tangan kiri, tolak. Macam tu lah. Dia boleh tak ustaz? Boleh lah, tapi buruk benar lah rupanya. Tolakkan sikit dengan jari lah. Hembus dengan jari, hembus hidung tu. Jadi kat sini sunat je satu tangan sekali mulut dengan hidung. Dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu lalu disebutkan, lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan 3 cebok. Ini 3 kali. Ayat ni 3 kali. Gosok gigi tadi tak cakap 3 kali. Yang ni 3 kali. Kumur, sedut, buang. Kumur, sedut, buang. Hadis ini bermaksud dia berkumur dan memasukkan air ke hidung menggunakan 1 cebok air, tetapi ia mengulanginya banyak 3 kali. Habis air kat tangan tu, ambil baru, kumur separuh, masuk hidung separuh, buat 3 kali. Ini sunat. Ini sunat. Ini yang kalau nak buat semua ni, pakat tinggal semayang lah kalau 4.30 baru bangun. Ni bukan salah ni, tak salah, bagus. Tapi ada masa kita terpaksa tinggal nak kejar yang wajib. Kejar yang wajib semayang Jumaat dan nak habis. Kita Allah terbuang air besar pula tadi, tak wuduk lagi. Imam dah komat. Kat situ pertimbangan you macam mana. Nak buat semua yang sunat ni ke, buat yang wajib, pergi kejar semayang Jumaat. Semayang Jumaat tu dah tak boleh patah balik dah. Itu kena utamakan dulu. Ada pun sunat-sunat ni bagus kerana dia sebagai kesempurnaan dalam ibadat. Abdullah bin Zaid ni saya nak cerita sikit. Dia yang bawa kita kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu lepas 2 tahun, setahun 2 tahun hijrah tu dekat Madinah, orang Islam tak tahu nak panggil orang semayang macam mana. Tahu. Ada saja seloceng, argument dia datang, loceng dah macam orang Nasrani, Kristian. Sampai sekarang dia pun pakai loceng. Loceng besar, teng tong, dia panggil semayang tu. Ada suggestion juga kepada kita dulu, orang Islam, pakai dah loceng. Tak boleh lah, sama. Sekarang ni agama-agama lain pun, dia pun pakai loceng. Macam loceng macam aiskrim lah, loceng besar, kecil, macam loceng dia. Tak boleh. Ada suggestion pakai trompet.
Trompet dulu dia pakai macam tanduk binatang macam tu lah, semboyan, bunyi macam tu lah. Pon macam horn. Tu tak boleh pula orang Yahudi panggil orang sembahyang macam tu. Tu ni hadis Ibnu Umar. Umar kata apa? Tak, kenapa tak panggil je? Lah nak panggil ni, wording tu apa? Wording tu apa? Jadi datanglah Abdullah bin Zaid ni. Abdullah bin Zaid ni dia bila Nabi minta loceng. Bila Nabi minta loceng, nak pakai loceng lah cadangannya, dia teringat dia pernah mimpi. Dia teringat, aku pernah mimpi ada satu hamba Allah dalam mimpi aku ni bawa loceng. Boleh pula ada orang bawa loceng kat dia, keliling pusing dia, cakap tuan nak, dalam mimpi lah, nak jual tak loceng tu? Orang yang dalam mimpi tu cakap, kenapa kau nak beli loceng ni? Aku nak pakai untuk ni, panggil orang sembahyang. Ada orang dalam mimpi tu cakap apa? Nak tak aku ajar kau kalimat yang lagi bagus daripada loceng? Silakan, boleh lah. Dia bukan kira siapa orang tu, dia nak je. Itulah kalimat azan kita tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan iqamat sekali. Dia ingat kalimat tu. Lepas tu dia cakap kat Nabi, ya Rasulullah, aku pernah mimpi macam ni, bacanya macam ni, bunyinya macam ni. Nabi cakap mimpi tu benar. Nabi endorse itu. Dan kopi ajar kat Bilal. Masa ni Bilal lah baru pertama kali dia tak payah isi borang. Dia memang dah Nabi cakap dia ada suara yang baik. Suara dia kuat lah, bukanlah sedap macam kita ni berlagu-lagu tu sangat, tak. Tapi suara dia clear, jelas dan kuat, lantang. Pi ajar Bilal. Tukang mimpi tak dapat azan, dia tak kisah pun. Pi ajar Bilal, Bilal pun laungkan. Bila Bilal laungkan pertama kali, Umar kat rumah, aku pernah dengar ni. Dia pakai capai jubah, dia lari pergi masjid. Jumpa kat masjid, Rasulullah, aku juga pernah dengar benda ni dalam mimpi aku juga. Sekarang dua mimpi lah. Abdullah bin Zaid ni pun mimpi, Umar Al-Khattab juga mimpi yang sama. Dan Nabi SAW kata, Alhamdulillah, inilah endorsement Nabi. Dulu sahabat punya mimpi boleh pakai lah. Sekarang kita mimpi nak tanya siapa? Tak boleh lah, tutup dah ruang mimpi tu. Tak ada nak cerita, Ustaz, saya semalam mimpi maghrib jadi 2 rakaat. Kau pun tak payah ikut, orang lain pun jahanam kalau ikut. Saya mimpi 3 kali betul-betul. Mimpi betul macam malaikat ke apa? Setan pun boleh jadi macam malaikat. Kau bukan kenal malaikat pun. Tak ada, aku nak pakai mimpi. Ya, mimpi sahabat Nabi, satu Umar tu, dan tentu Umar lah nombor 2, dapat approval. Bukan buat terus. Ada yang sahabat Nabi ni try and error, Nabi marah. Ada try and error. Apa dia? Tayamum. Masalah tayamum. Seorang sahabat Nabi dulu bermusafir, tak tahu apa benda dia buat, salah seorang kena batu kepala, berdarah, balut kepala, malam tu tidur. Dah lah balut kepala, malam tu boleh mimpi basah pula dalam pada balut kepala tu. Lepas tu esoknya dia tanya kawan-kawan, aku semalam mimpi macam mana ni? Kepala aku bandage berdarah ni. Kawan cakap, kau kena mandi juga. Takkan aku tak boleh tayamum? Tak, tayamum untuk wuduk ke apa, macam tu lah. Kau kena mandi juga. Lalu kawan ni pun mandi, cantik punya mandi wajib, mati terus. Mati, jumpa Nabi, siap lah. Nabi cakap apa, kau semua dah bunuh dia. Satu masalah ialah, bila tak tahu, tak tanya. Bukan benda semua dia approve. Berapa banyak yang sahabat buat dia marah? Ada. Dan berapa banyak sahabat buat dia luluskan? Ada. Masa syariat berlangsung, sebelum beliau wafat, manusia boleh refer lah untuk dapatkan approval. Tak payah sign lah, tapi Nabi cakap endorse. Okay. Contohnya Fatihah jampi, itu try error tak? Sahabat Nabi SAW bermusafir,
singgah dekat kampung orang kafir, nak tompang, berteduh, nak ambil air, nak mandi ke apa, orang kafir tak bagi. Tak boleh. Dia kedekut lah. Tak apalah, tak bagi, nak teruskan jalan. Tiba-tiba ada seorang penduduk kampung tu cakap, korang kat sini ada pandai ubat tak? Tukar ubat. Pasal apa pula? Ketua kampung kami ni ada benda sengat ke apa kat kepala dia, tak elok-elok. Denyut kepala dia. Kawan Nabi ni seorang-seorang, dia offer diri dia goreng je. Dia cakap dia pandai. Aku pandai. Tapi bila masa dia pandai pun tak tahulah. Bawa datang kepala kawan tu, dia pergi baca Fatihah, dia hembus ke kepala kawan tu. Alhamdulillah, makin lama makin surut, lama-lama baik. Tak lama lepas tu, gembiralah orang kampung tu, bagi mereka hadiah, tak 10 ke 100 kambing, 10 kambing lebih kurang kot. Mereka pun balik, tak berani usik kambing ni. Tak dapat endorsement, halal ke? Boleh makan ke? Nak kena faraid ke? Apa tak tahu. Bawa jumpa Nabi, cerita dengan Nabi Rasulullah SAW, cerita balik jampi tu lah apa. Nabi tanya apa? Mana kau tahu Fatihah ni jampi? Diam kawan tu. Bedal je. Mana kau tahu ni jampi? Diam, tak tahu. Dah, mana kambing aku seko? Gurau-gurau lah, meh seko kambing kat aku. Maknanya Nabi endorse 3 benda kat situ. Al-Fatihah adalah ruqyah untuk sakit-sakit kerohanian maupun sakit fizikal. Al-Fatihah. Nombor 2, boleh meruqyah orang non-Muslim. Tu orang kafir. 3, boleh dapat upah daripada mengubat orang macam ni. Namun tak diminta lah upah tu apa. Hukum jadi. Tapi benda tu berlaku pada zaman Rasul. Kadang-kadang ada pembaharuan berlaku zaman sahabat. Omar misalnya, dia buat tarawih jadi 20 lah. Lepas tu dia, walau boleh dia nak suruh orang buat tarawih kat masjid, bukan kat rumah. Dulu Nabi SAW buat tarawih 8 je. 8. Aisyah kata apa? Nabi SAW tak pernah sembahyang lebih 11 atau 13 rakaat malam, baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Aisyah kunci, tak pernah Nabi buat 20 macam ni. Bukan dia cakap 20 lah, dia cakap dia tak pernah buat lebih 13 atau 11. Tiba zaman Umar, dia suruh buat 20 pula. Inilah yang orang kata bid'ah yang dilakukan oleh sahabat ni, yang digunakan hujah untuk kita boleh buat benda tu juga. Dan ada lagi sahabat Nabi pernah buat benda yang Nabi larang. Abu Bakar kumpulkan Quran, tulis. Nabi larang. Masa Nabi SAW hidup, Nabi cakap jangan tulis Quran dan hafal, nanti confuse dengan hadis. Tapi bila Nabi SAW dah wafat, Zaid takut nak buat benda ni. Pasal dia cakap Nabi pernah larang ni, buku Quran ni. Abu Bakar cakap buat tu. Sahabat Nabi dah banyak mati, orang yang hafal Quran tinggal sikit. Apa nak jadi generasi akan datang. So 2 sahabat, Omar dan Abu Bakar, dah buat satu penentangan terhadap kalam Nabi sendiri. So macam mana nak raih benda ni? Tu pasal kena ngaji hadis. Nabi ada 2 hadis sangkut benda ni. Satu hadis umum, umat yang terbaik aukamakal adalah umat yang pada zamanku, zaman selepasku, dan zaman selepas itu, iaitu zaman dia dan sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in, which is 300 years awal, 3 generasi awal, termasuk imam mazhab. Satu, itu masih tak kuat lagi lah. Bukan tak kuat, okey. Nombor 2, Nabi SAW pernah endorse. Satu ketika Nabi pernah baca, bagi nasihat kat sahabat-sahabat dia sampai menangis. Sahabat-sahabat dia dah tahu dah, ya Rasulullah, kau punya nada cerita ni dah macam tak lama lagi kau nak pergi dah ni. Sedih kan kawan-kawan dengar. Dia adalah dia punya hadis tu panjang. So dia minta, ya Rasulullah, nasihatkanlah kami, bagilah apa-apa pesan. Bunyi nada ni dah lain macam ni. Nabi cakap apa? Nabi cakap apa? Kamu semua, kalian akan berselisih setelah peninggalanku nanti.
Aku meninggal ni, Nabi cakap, umat Islam akan berselisih pandangan yang terlalu banyak, akan bercakaran, akan berselisih. Maka ketika berlaku situasi itu, kembalikanlah, rujuk balik kepada sunnahku. Maka ada cari kat sunnah Nabi. Tak ada. Kalau tak ada kat sunnah Nabi, Nabi cakap apa? Dan khulafa ar-rasyidin, iaitu 4 sahabat ni dia. Aku tak ada nanti hampa bergaduh pasal agama, pasal benda-benda, refer balik kat sunnah aku. Tak ada sunnah aku, sunnah 4 khulafa ar-rasyidin ni. Apa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Pegang, gigit dengan geraham. Nabi cakap, pegang kuat-kuat, ikut apa dia orang cakap. Sebab itu, yang tadi kita cerita, bukukan Quran, memang Nabi cakap tak. Kau dah berselisih masa aku tak ada, ikut Abu Bakar. Ikut dia. Jadi Nabi Abu Bakar ada authority, license masa Nabi hidup bagi cop. Kalau umat manusia bergaduh, aku tak ada, ini 4 orang boleh keluar keputusan. Nabi endorse masa hidup, dan Nabi cakap akan bergaduh. Sebab itu Ali, Omar, Osman, kita tak anggap dia mereka, kerana mereka dia ada license, authority untuk buat benda ni. Dia tak sama dengan kita, dengan pak saudara kita, dengan ustaz kita, dia tak sama. Jadi selepas kewafatan mereka, habis sampai imam mazhab, tak ada lagi orang boleh buat apa-apa renovation, melainkan pada fiqh-fiqh moden. Contohnya apa? Postmortem mayat, apa? Benda tu tak ada dulu. Boleh tak boleh hukum. Transfer buah pinggang, ni benda-benda yang baru ni. Lagi apa? Forex ke apa, Bitcoin, benda tu nak cek balik. Abu Bakar pun tak ada bincang benda tu. Imam Syafi'i pun tak ada discuss benda tu. Tu contemporary punya hukum. Itu kita boleh discuss lah. Banyak lagi lah isu-isu online business lah, apalah, transaction macam ni lah, jual apa ni, currency punya, pertukaran wang asing punya duit, hukum macam mana. Itu semua benda-benda baru. Termasuklah vaksin, apalah, macam-macam lah, scan baby dalam perut. Ini semua benda baru dalam fiqh. Tetapi puasa, zakat, haji, umrah, apa semua dah selesai dulu dah. Dah selesai dulu. Kita boleh berinovasi dan berkreativiti dalam pelaksanaan. Contohnya ni, rakaman ni mikrofon. Ini benda-benda dunia yang tak termasuk dalam dasar ibadat. Kipas, aircon, ini semua bukan benda baru, tetapi ia benda baru tapi dalam dunia. Boleh pula yang ni baru-baru. Boleh, pasal Nabi pernah kata ketika mana sahabat Nabi tengah tahu kahwin pokok kurma dulu, gemuk-gemuk. Nabi tak tahu. Rupanya kawan duk buat kerja pergi kahwin dengan pokok. Nabi nampak, ini tak boleh. Tak boleh buat macam ni. Dia pun tinggalkanlah. Dan Nabi marah. Bila musim tuai, hasil kurma, Nabi tengok, apa kementok kecil ni? Mana buah-buah dulu kita yang cantik-cantik tu? Ya Rasulullah, itu hari awak marah kami, tegur kami, kahwin dengan pokok. Rupanya hasil yang dulu-dulu tu, pasal kita kahwin tu, buah tu jadi gemuk-gemuk. Nabi cakap, urusan dunia kau orang lebih tahu, buatlah. Agama, itu urusan dia. Agama bagi kat dia. Itu pasal apa benda comes in penambahbaikan dalam benda dunia, silakan. Nak buat Quran Braille ke, nak pasang slide ke, nak pakai mikrofon, nak pakai speaker azan, macam-macam you nak buat, you buatlah. Tetapi wuduk, solat, zikir, selawat, takbir, azan, ini hak Nabi. Ini hak dia sebagai Rasul. Ini you tak boleh. Tak boleh nak buka puasa pukul 6.30, tak boleh. Nak buka puasa pukul 10 malam, tak boleh. Ini hak dia. Tidak ada ubah dalam bab tu lah. Dalam bab dunia silakan. Nak pakai kopiah macam mana, ada lampu torchlight sekali jalan. Yalah, ikutkan kopiah kita ni seorang pun tak macam Nabi. Nabi SAW bukan macam ni. Bahkan mana dia pakai baju Melayu macam kita ni.
dengan kain pelikat semua je cantik macam ni. Tu tak apa. Sunnahnya dia pakai dalam kat kepala tu. Jangan sama orang Yahudi dah lah. Selagi lambang kita pakai ni masih orang Muslim lah, tak ada. Dia orang Yahudi punya kopiah ni macam tepung kelapa buah kat tengah-tengah lah. Tu. Kalau pakai macam tu saya marah lah. Ji, janganlah pakai macam ni, nampak lain macam lah. Macam orang Yahudi, you ke? Macam tu. Stock egg ni atas tu. Selain daripada tu, macam kita ni jalan, tak ada. Oh, Turki mungkin lain sikit. Istanbul mungkin lain sikit. Indonesia dia ada nama macam wak sikit. Apa? Pakai. Jangan tutup dahi dah nak sujud. Tak. Bila beragama, Rasul balik. You nak fashion? Silakan. Jarang ketat, agama balik. Jarang ke baju tu, ketat ke baju tu, agama balik. Color, bunga, you punya pasal. Kena faham tu, beza tu. Ni boleh, ni tak boleh. Ni boleh, ni tak boleh. Ni nak pakai cawan ni ke, nak pakai botol ni pun tak boleh. Air mutlak, hukum kat Nabi. Air yang halal diminum. Tapi you nak bubur dalam mana, silakan. Kena beza benda tu. Which is dunia, which is agama. Which is agama. Baik, okey. Dah habis. Kalau sambung lagi lebih pun. Lebih pukul 7.30, pening saya, pening tuan-tuan lah. Hari minggu-minggu nak kena mengaji sampai lama-lama. Baik. Ada muslimat itu? Ada. Pagi ni kan baca ni lah hadis daripada Uthman bin Affan. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Pagi ni cantik lepas subuh sebelum syuruk. Tapi ni dah lepas syuruk tak apalah. Janji dia pagi lah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca ni 3 kali. Tidak akan ada apa-apa boleh memudaratkannya di langit maupun di bumi. Dia akan dijaga pada malam. Sepanjang hari itulah. Jaga baca pula petang, akan dilindungi kita sampai malam. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Imam Qurtubi pernah buat benda ni. Dia cakap ini betul-betul hadis sahih, daripada autentiknya pun memang benar, dan practically-nya aku sendiri pernah buat. Dia cakap, sepengalaman aku mengamalkan zikir ni, aku tak pernah lagi kena apa-apa malapetaka, ataupun Allah ialah takdir Allah Ta'ala tak kenalah apa-apa mudarat kat dia. Sehingga satu malam aku disengat oleh kalajengking di Madinah. Baru dia teringat, katanya hari tu dia tak baca doa ni. Wallahu alam, dia punya praktikal pengalaman sajalah. Sekadar tu dulu, nanti boleh buat solat 2 rakaat tu lah, solat duha ataupun solat isyraq tu. Tuan-tuan dapat pahala haji dan umrah sempurna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.